Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula ke video channel Seni Visual STPM dengan tajuk video kali ini ialah Last Minute Study Tips. Dalam video ini cikgu akan kongsikan satu cara untuk kita kompres semua maklumat-maklumat ke dalam satu helaian kertas sahaja. Hampir semua maklumat yang pernah kita pelajari ke dalam satu helaian kertas sahaja. Jadi, jangan bimbang, cikgu tidak minta like, tidak minta share dan tidak minta komen. Yang cikgu perlukan cuma anak-anak pelajar habiskan menonton video ini walaupun agak panjang. Baik, kita teruskan. Baiklah, mari kita teruskan. Dalam pembelajaran seni visual, kita telah didedahkan bahawa terdapat dua jenis penghasilan seni visual, iaitu pengkaryaan dan satu lagi perekaan. Mari kita tengok pengkaryaan dahulu, yang terdiri daripada penghasilan lukisan, catan, cetakan dan arca. Apabila menulis apresiasi tentang pengkaryaan, kita akan membincangkan tentang yang pertama subjek, yang kedua aspek formal dan yang ketiga kandungan. Ini adalah tiga komponen yang membentuk sebuah karya seni. Dan dari ketiga-tiga komponen ini, yang paling penting ialah aspek formal yang terdiri daripada unsur seni, garisan, jalinan, rupa, nilai, warna, bentuk dan ruang. Seterusnya prinsip rekaan, imbangan, kadar banding, penegasan, pergerakan ekonomi, kepelbagaian dan kesatuan. Dan yang ketiga ialah media dan teknik. Media ialah bahan, teknik ialah cara pengolahan bahan. Contohnya dalam penghasilan catan, media catan seperti cat air, cat minyak, cat akrilik. Antara teknik untuk menghasilkan catan ialah seperti glazing, scumbling, impasto, ala prima, chiaroscuro, sfumato dan sebagainya. Sementara dalam seni arca pula, bahannya boleh jadi batu, kayu, simen, konkrit dan sebagainya. Dan antara teknik untuk menghasilkan arca ialah teknik luakan, teknik cantuman, assemblage, acuan dan sebagainya. Ada lagi pengkaryaan seperti cetakan dan lukisan. Kalau cetakan tu tekniknya teknik cetakan timbul, cetakan benam, cetakan datar. Kalau lukisan teknik silang, garisan selari, teknik titik dan sebagainya. Jadi yang tak ada dalam helaian ini sila tambah sendiri. Seterusnya, subjek, kita tahu subjek ialah hal benda atau imej yang terdapat dalam karya. Dan komponen ketiga ialah kandungan. Kandungan ialah makna atau fungsi atau maksud ataupun tema sesebuah karya. Sama ada maksud tersurat, ada juga maksud tersirat. Juga dilihat dari segi konteks. Kandungan juga dilihat dari segi konteks, iaitu dalam konteks aliran, kebudayaan, sejarah, kepercayaan, konteks psikologi, sosiologi, konteks tradisi. Jadi itu semua termasuk di bawah kandungan. Jadi untuk menjawab soalan sama ada soalan bergambar atau soalan struktur yang bergambar ataupun soalan esei yang bergambar, ini adalah semua maklumat-maklumat yang kita perlu ada sebagai fakta atau sebagai poin. Untuk huraiannya, para pelajar boleh merujuk kepada gambar yang diberikan dalam soalan nanti. Jadi, ini antara maklumat-maklumat yang boleh dibawa. Jangan bawa kertas, ia boleh dibawa semasa peperiksaan dalam bentuk ingatan. Macam mana nak ingat, nanti cikgu beritahu cara sekejap lagi. Seterusnya kita tengok di bawah perekaan. Di bawah perekaan ada 3
penghasilan, iaitu komunikasi visual, reka bentuk teknologi, dan reka bentuk persekitaran. Sama juga seperti pengkaryaan tadi, kita ada poin-poin tertentu bila membincangkan tentang ketiga-tiga bidang ini. Contohnya, bidang komunikasi visual, dia ada elemen komunikasi visual seperti ada 7 di sana: teks, ilustrasi, foto, audio, video, animasi, reka letak. Dan boleh dicampur semua unsur seni dan prinsip rekaan juga boleh digunakan untuk menghuraikan perkara-perkara di atas. Teks, ilustrasi, foto biasanya digunakan untuk komunikasi visual seperti grafik. Ya, contohnya penghasilan poster, rekaan kulit buku, pembungkusan, memang menggunakan teks, ilustrasi, dan foto. Sementara audio, video, animasi, dan reka letak, ketujuh-tujuh ini semua boleh digunakan dalam penghasilan montaj dan penghasilan montaj dan multimedia. Dalam multimedia ada montaj. Seterusnya, reka bentuk teknologi. Bila soalan keluar tentang reka bentuk teknologi, biasanya kita akan bincangkan tentang ciri-ciri reka bentuk teknologi. Contohnya, reka bentuk industri. Antara ciri-ciri reka bentuk industri yang berjaya ialah mempunyai ciri-ciri ergonomik, mesra pengguna, selamat, selesa, unik. Ini antara poin-poin yang dibincangkan apabila soalan berkaitan tentang reka bentuk teknologi, terutamanya reka bentuk industri. Yang pernah keluar gambar kerusi, gambar kereta mainan kanak-kanak. Itu semua, ini adalah poin-poin yang boleh digunakan untuk menghurai tentang reka bentuk teknologi. Seterusnya, kita ada reka bentuk persekitaran dengan elemen hiasan dalaman. Untuk seni reka hiasan dalaman, ada 5 elemen, iaitu pengudaraan, pencahayaan, warna, susunan perabot, dan elemen hiasan. Satu lagi di bawah reka bentuk persekitaran ialah reka bentuk lanskap. Cuma ada 2 elemen untuk reka bentuk lanskap, iaitu unsur lembut dan unsur kejur. Unsur lembut seperti air, bentuk muka bumi, pokok, tumbuhan, dan unsur kejur seperti batu, perabot kayu, gazebo, jalan, bangku, dan sebagainya. Ini antara poin-poin yang kita guna sebagai untuk menjawab soalan apabila soalan bergambar di bawah pengkaryaan atau perekaan. Jadi, macam mana untuk ingat semua ni? Berdasarkan pengalaman yang pernah dibuat sebelum ini dengan murid-murid cikgu, anda boleh menyalin peta minda ini, salin, kemudian cari 2 orang kawan, terangkan kepada kawan anda dan sambil menulis semula peta minda ini, terangkan sehingga kawan anda faham, dan cari 2 lagi kawan. Selepas 3 orang kawan diterangkan sehingga mereka faham, cikgu jamin anda sudah pun mengingat semua ini. Atau kalau tak ada kawan, cara yang kedua, salin semua ni, kemudian koyak dan tulis sekali lagi tanpa merujuk. Kalau tak ingat, rujuk, kemudian koyak, tulis sekali lagi tanpa merujuk, dan selepas 3 kali salin, biasanya anda akan ingat semua ini. Baik, nanti kita tengok contoh-contoh soalan sekejap lagi. Seterusnya, kita lihat contoh soalan mirip STPM. Ini sebuah karya oleh Nurashikin Johari tahun 2018 yang bertajuk Banana. Dihasilkan dengan menggunakan cat minyak dengan saiz 16 darat 16 inci.
Jadi, ini contoh soalannya. Soalan ini cikgu kutip daripada soalan STPM yang sebenar, cuma kita tukar gambarnya sahaja. Bincangkan nilai estetika yang terdapat dalam karya. Baiklah, bila membincangkan tentang nilai estetika, bermaksud, sila rujuklah yang tadi. Nilai estetika bermaksud nilai keindahan. Jadi, di dalam sebuah catatan, keindahannya terwujud atau diwujudkan dengan berdasarkan kepada aspek formalnya lah. Keindahan dari segi unsur seni, dari segi prinsip rekaannya, dari segi media dan tekniknya. Jadi kalau di sini yang paling jelas kita dapat lihat ialah warna. Jadi sebuah catatan yang paling jelas ialah warna. Maka kita boleh gunakan elemen atau unsur seni warna sebagai fakta yang pertama. Biasanya kita diajar untuk menulis apresiasi dengan menyatakan fakta, huraian serta contoh. Jadi di sini warna adalah fakta dan huraiannya ialah kalau kita tengok di sini kita boleh bincangkan tentang suhu warna, di mana pelukis menggunakan gabungan warna panas dengan warna sejuk. Itu huraian dan contohnya macam mana? Contohnya ialah kita perlu nyatakan contoh warna panas dan contoh warna sejuk. Jadi contoh ayatnya, pelukis menggunakan unsur warna dengan menggabungkan warna-warna panas seperti kuning, oranye dan merah dengan warna-warna sejuk seperti biru dan hijau. Di situ lengkap, ada fakta, huraian dan contoh. Kita boleh tambah sikit lagi kesan visualnya. Menghasilkan sebuah karya yang harmoni misalnya. Itu fakta dan huraian serta contohnya. Jadi fakta yang kedua yang kita boleh kutip dari sini, kita boleh juga ambil daripada unsur seni, boleh juga ambil di bawah prinsip rekaan, boleh juga ambil di bawah media dan teknik. Jadi unsur kita dah ambil tadi. Yang kedua kita ambil prinsip rekaan, kadar banding. Disebabkan karya ini agak realistik, maka kita boleh gunakan prinsip kadar banding. Huraiannya macam mana? Kadar banding bermaksud sebuah karya yang realistik atau hampir realistik melibatkan imitasi atau peniruan. Jadi di sini contoh ayat yang boleh digunakan ialah pelukis menggunakan prinsip kadar banding di mana gambaran imej hampir realistik. Imej ditiru daripada gambaran imej seolah-olah ditiru seperti dalam keadaan sebenar. Melibatkan imitasi dan peniruan. Boleh gunalah perkataan imitasi, peniruan boleh guna. Jadi kadar banding apabila karya itu realistik, kita guna prinsip kadar banding. Jadi itu fakta yang kedua. Biasanya kalau soalan begini cukup dua isi sahaja dengan ditambah pendahuluan dan penutup. Pendahuluan, dua isi dan penutup. Tapi ada lagi fakta lain yang boleh kita ambil daripada karya ini. Contohnya warna dari unsur seni, kadar banding dari prinsip rekaan. Cuba kita lihat dari segi media dan teknik pula. Teknik yang digunakan ialah teknik scambling. Kenapa kita kata scambling? Sebab sapuan brusnya agak laju, kesannya nampak kasar dan ada kesan jalinan tampak. Kemudian warna bercampur di atas permukaan kanvas. Maknanya ada warna-warna itu yang bercampur di atas permukaan kanvas. Tidak dicampur, ada juga yang dicampur di atas palette. Kemudian ada yang bercampur di atas permukaan kanvas. Itu teknik scambling. Jadi faktanya teknik scambling itu fakta. Sapuan brus laju atau kasar semua itu adalah huraian dan contoh. Jadi itu 3 fakta
3 huraian dan contoh yang kita ambil daripada gambar tersebut. Jadi, itu soalan dia tanya bincangkan nilai estetika. Dan ada beberapa soalan lagi yang cikgu kutip daripada soalan-soalan STPM sebenar. Contohnya soalan yang kedua ini, bincangkan aspek formal yang terlibat dalam karya. Ini direct. Dia tanya aspek formal. Ada pendapat murid-murid sekalian, bolehkah skema jawapan di atas digunakan untuk soalan ini? Untuk menjawab soalan ini. Ya, sudah tentu boleh. Aspek formal maknanya kita jawab perkara yang sama. Soalan yang berbeza tetapi jawapannya sama ataupun hampir sama. Bergantung kepada kehendak soalan dan gambar tersebut. Kalau soalan 2 ni terus boleh guna skema seperti di atas. Cuba tengok soalan seterusnya. Ini juga soalan yang pernah keluar. Bincangkan 2 kekuatan karya tersebut dari aspek formal. Ini pun sama juga. Kesemua skema jawapan di atas boleh digunakan. Sama seperti di atas juga, cuma perlu 2 isi sahaja dengan pendahuluan dan penutup. Cuba tengok soalan seterusnya. Soalan yang keempat juga daripada soalan yang pernah keluar. Cuma gambarnya kita tukar gambar ini. Bincangkan karya tersebut dari aspek komposisi. Komposisi pada asalnya bermaksud susun atur imej dalam karya. Tapi dalam buku-buku STPM, buku seni menurut STPM, komposisi juga diistilahkan sebagai susun atur unsur dan prinsip seni di dalam sesebuah karya. Jadi, walaupun dia bertanya tentang komposisi, skema di atas juga masih sesuai digunakan. Baiklah, soalan yang kelima. Bincangkan 3 kekuatan pengolahan formal dalam karya. Sama juga, kesemua skema di atas boleh digunakan untuk menjawab soalan ini. Soalan yang keenam, terangkan bagaimana kajian warna diaplikasi dalam karya. Kajian warna. Bila kajian warna, maka kita akan jawab tentang warna sahaja. Jadi, skema di atas kita boleh guna untuk bahagian warna dan huraiannya tentang suhu warna, tentang harmoni, tentang intensiti warna, kadar kecerahan warna, tone warna. Tetapi masih lagi di bawah aspek formal. Cuma dia fokuskan kepada kajian warna sahaja. Seterusnya kita lihat soalan yang terakhir. Bincangkan aspek pemilihan subjek dan teknik. Okey, ini juga sama seperti soalan 6. Subjek ialah image. Jadi kita akan ceritakan atau kita akan tulis tentang imejnya, bagaimana imej ditampilkan. Masih lagi boleh guna perkataan kata banding tadi untuk uraian tentang subjek. Dan untuk teknik, kita boleh guna juga skema di atas iaitu teknik scambling dan terangkan tentang teknik scambling tersebut berdasarkan gambar yang diberikan. Okey, berdasarkan penerangan ini, kita dapat simpulkan bahawa yang paling penting dalam yang paling banyak kita bincangkan dalam apresiasi karya, dalam menulis apresiasi karya ialah aspek formal. Soalan yang seterusnya, ini juga dikutip daripada soalan STPM sebenar yang pernah keluar. Ini sebuah karya arca oleh Raja Syahriman tahun 2002-2003 yang bertajuk Nafas Series. Soalannya, perihalkan 2 pengolahan aspek formal dalam karya. Dan soalan yang kedua, berikan 3 apresiasi anda terhadap makna.
Okey, cikgu sengaja pilih soalan ini kerana untuk memberitahu pelajar bahawa apabila soalan terbahagi kepada A dan B begini, anda tidak perlu buat pendahuluan dan penutup. Terus kepada jawapan A dan jawapan B. Jadi, tiada pendahuluan dan penutup untuk soalan esei dari jenis sebegini. Mari kita tengok soalan yang pertama, iaitu perihalkan dua pengolahan aspek formal dalam karya. Merujuk kepada mind mapping kita tadi, masih lagi sama. Kehendak soalan ialah tentang aspek formal. Aspek formal, dua pengolahan aspek formal. Jadi kita tahu aspek formal terbahagi kepada unsur seni, prinsip rekaan dan media serta teknik. Jadi kita merujuk kepada gambar arca ini, elemen atau unsur apakah yang paling obvious di sana? Okay, jika diperhatikan, elemen yang paling jelas ialah elemen garisan. Okay, garisan kita ambil sebagai fakta untuk menjawab soalan ini. Dan untuk huraiannya, kita kena telitikan garisan-garisan yang digunakan. Apakah sifat garisan yang digunakan? Ya, ada garisan beralun. Dan garisan beralun itu diulang-ulang, berulang. Kemudian garisan itu mewujudkan bentuk. Bentuk apa? Menimbulkan bentuk figura manusia. Seolah-olah figura, bukan realistik figura, tapi seolah-olah figura manusia. Jadi faktanya garisan, huraiannya, sifat garisan itu, keadaan cara garisan itu diolah, dan garisan itu menimbulkan apa. Okey, contoh jawapannya. Ini cikgu ambil salah satu contoh jawapan dari pelajar. Pekarya mengolah garisan beralun yang diulang-ulang untuk menghasilkan bentuk seolah figura manusia. Okay, ini untuk aspek formal yang pertama, kita ambil garisan. Jadi, untuk aspek formal yang kedua, garisan itu kita ambil dari unsur seni. Maka yang kedua kita ambil dari prinsip rekaan, iaitu pergerakan. Okay, kalau kita lihat pada karya ini, memang kelihatan seolah-olah ada movement, pergerakan seolah-olah alunan garisan. Pergerakan itu diwujudkan melalui alunan garisan, mewujudkan seolah-olah gambaran imej figura manusia sedang bersilat atau menari. Jadi, contoh jawapannya, alunan garisan dan jalinan pada objek menimbulkan kesan visual pergerakan, seperti figura sedang menari atau berpencak silat. Ini contoh ayat yang boleh digunakan yang berdasarkan huraian fakta dan huraian yang telah kita analisis tadi. Iaitu sudah pun menjawab dua pengolahan aspek formal untuk soalan A. Manakala untuk soalan B pula, kehendak soalan ialah berikan 3 apresiasi anda terhadap makna. Okay, apresiasi, apa maksud apresiasi? Apresiasi ialah penghargaan dan penikmatan audien kepada karya itu. Apresiasi itu sudah bermaksud penulisan terhadap makna. Apresiasi itu sudah pun bermaksud dia mahu kita tulis tentang makna. Jadi, seperti yang pernah kita pelajari, makna ada makna tersurat dan ada makna tersirat. Okey, kehendak soalan ialah apresiasi terhadap makna. Makna tersurat ialah gambaran imej tersebut, iaitu figura. Maknanya imej, makna tersurat ni macam imej utama dia lah, subjek. Makna tersurat ni ialah subjek.
Jadi subjek yang dipaparkan adalah figura. Figura manusia, aktivitinya bersilat sebagai huraian. Oke, contoh ayat, pelukis ini pengarca. Pengarca menggambarkan figura manusia sedang menari atau bersilat. Kemudian fakta yang kedua atau makna yang kedua, kita ambil makna tersirat pula. Makna tersirat, kita tengok tajuk dia, nafas series. Siri nafas. Maka aktiviti dia bersilat. Bermaksud dia memaparkan budaya dalam kehidupan seharian masyarakat Melayu. Jadi contoh ayatnya ialah pengarca membawa tema budaya dengan memaparkan jati diri masyarakat Melayu. Boleh dihuraikan lagi, tambah sikit supaya lebih kemas jawapan. Boleh sebut tentang figura tersebut, cara dia memasang ke kuda tu, nampak seolah-olah mahir bersilat. Kisah terusnya, dia nak 3 apresiasi terhadap makna. Makna yang ketiga, kita tengok tajuk dia nafas series. Jadi ini berkaitan seolah-olah satu kepercayaan tentang semangat dan roh. Semangat dan roh dalam masyarakat tradisi kita, percaya tentang semangat besi, semangat kayu dan sebagainya. Jadi, contoh ayat dia, kepercayaan masyarakat tradisi begitu dekat dengan masuk alam seperti besi yang dipercayai ada semangat tertentu, seolah mempunyai nafas. Okey, ini antara cadangan jawapan yang cikgu anggap boleh diterima dan sesuai untuk menjawab soalan B ini. Jadi, berdasarkan 2 perbincangan soalan tadi, yang pertama tentang catan dan yang kedua tentang arca, dapatlah disimpulkan di sini bahawa yang paling penting perlu dihafal oleh pelajar ialah sedikit saja cuma unsur seni dan prinsip rekaan, dan sedikit tentang media dan teknik. Yang lain-lain juga penting, cuma yang ini yang paling banyak digunakan semasa menulis apresiasi karya. Okay, diharapkan video ini dapat membantu para pelajar untuk menduduki peperiksaan pada tahun ini. Cikgu doakan semua yang menonton video ini dapat menjawab dengan baik nanti, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.